KPM. Lahirnya di Mekah bernama Abdullah bin Abi Kuhafa Uthman bin Umar. Tahun 572. Selepas 2 tahun lahir baginda. Laqibahu Siddiq bisababil i'tiraf ala aqwalin Nabi wa af'ali. Lelaki pertama penganut setia, Islam diutama atas segala. Dahulu tak pernah berhala disembah, berakhlak mulia dikagumi semua. Abu Bakar sahabat nan teguh iman, tiada tara, tiada tandingan. Pribadi pengasih dan penyayang, ikhlas Abu Bakar ketika berjuang. Penuh santun, jujur dan setia kawan. Bela kebenaran, benci kejahatan. Menggunung sumbangan buat agamanya. Melaut derma, dirham, dinar dan harta. Untuk perang Tabuk, jua bebas hamba. Demi Rasulullah dipertaruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke slot menengah rendah bersama dengan saya Luqman Hakim. Hari ini saya sangat bersemangat sebab hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 bersama dengan ustazah kita yang ada 3C. Ceria, comel dan cantik. Siapakah beliau? Iaitu Ustazah Rahimah binti Syahbudin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Luqman Hakim. Apa khabar? Alhamdulillah. Lama kita tak bersama kan Ustazah kan? Lama ya. Baik, terima kasih kepada Ustazah Siti Rahimah yang sudi bersama dengan kita. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Nabilah binti Ilyas dari SMK Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih kepada Cikgu Nabilah yang sudi bersama dengan kita hari ini. Baik Ustazah, saya difahamkan kita bersama juga dengan murid-murid yang lain. Betul ke Ustazah? Benar. Saya membawa 4 anak murid saya dari Sekolah Menengah Sains Selangor. Baik, jadi apa kata jom kita berkenalan dengan mereka. Boleh ke Ustazah? Mari, boleh. Silakan. Okey. Yang di sudut kanan atas adalah anak saya bernama Said Faris Hamizan bin Said Hairudin. Lambai sikit Said Faris. Lambai sikit. Said Faris lambai sikit. Okey, yang kedua ialah Akilah Qurratu Aini binti Azman. Okey, lambai sikit Akilah. Okey, yang ketiga ialah Nik Nur Marisa binti Nik Muhammad Fazir. Marisa, lambai sikit. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir Irfan Iskandar bin Zakaria. Lambat sikit Irfan. Kawan-kawan awak kat rumah. Allah, kita lag sikit ya Hakim. Okey, tidak mengapa. Baik, jadi terima kasih juga kepada murid-murid kita di talian maupun yang sedang menonton di rumah. Okey Ustazah, tadi ramai yang bertanya, apa kaitan dia puisi yang Ustazah bacakan sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, puisi yang Ustazah bacakan sebentar tadi adalah bertajuk As-Siddiq, ditulis oleh Ustaz Azhari bin Abdul Rahman daripada Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Dia Ustaz ni, dia lirik ni sangat sedap. Dia lirik lagu nasyid, tapi Ustazah jadikan puisi sebab dia sangat berkaitan lah dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu keunggulan perjuangan Khulafa Ar-Rasyidin, di mana dalam segmen pertama ni Ustazah nak memperkenalkan anak-anak murid Ustazah, anak-anak murid di luar sana tentang Khalifah
pertama dalam Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, baik. Jadi untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada khalifah yang pertama. Jadi pertama dahulu Ustazah, apakah topik dan standard pembelajaran kita hari ini? Silakan Ustazah. Ustazah mula ya. Boleh. Hakim ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekali lagi anak murid bersama Ustazah dalam slot menengah rendah pada kali ini di bawah tajuk keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin, di mana standard pembelajaran kita adalah ada 4, menyatakan riwayat hidup keempat-empat khalifah, menerangkan sifat-sifat utama mereka, menerangkan sumbangan-sumbangan mereka semasa menjadi khalifah dan juga menghuraikan pengajarannya daripada perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin. Okey, kemudian objektif kita pun ada 4 berdasarkan standard pembelajaran yang kita telah senaraikan tadi. Okey. Kemudian mari kita berkenalan ya Hakim dengan khalifah yang pertama ni. Kita tengok riwayat hidup khalifah yang pertama iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh beliau ialah, tengok tu Hakim, panjang. Betul, Abdullah bin Ustazah. Uthman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Tahun lahir tahun 572 Masihi, 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW, keturunan Bani Taim Quraisy. Nama ibu Ummul Khair Salma binti Sakhar, dan gelaran, ada 2 gelaran untuk Khalifah Abu Bakar. Yang pertama Atiq, yang bermaksud bebas daripada api neraka, dan yang kedua As-Siddiq, iaitu bermaksud orang yang paling benar dalam kata-katanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah semasa berumur 63 tahun dan dimakamkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sifat peribadi khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq, ada 6 sifat utama beliau yang perlu kita semua contohi. Yang pertama sekali, cinta akan kebenaran, sebab itu beliau senang untuk menerima Islam. Yang kedua, mempunyai semangat setia kawan yang tinggi, sanggup berhijrah bersama Rasulullah SAW dalam keadaan yang diancam keselamatan mereka, lembut hati dan mudah menangis terutama ketika membaca Al-Quran. Dan yang keempat, hartawan yang dermawan, menyumbangkan semua harta semua harta beliau untuk perang Tabuk, sangat pemurah, sanggup membebaskan hamba-hamba sahabat dalam keadaan hamba yang diseksa, antaranya Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Dan beliau merupakan seorang sahabat yang sangat berani berjuang menegakkan agama Islam. Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq daripada dalam bidang politik, yang pertama, meneruskan cita-cita Rasulullah SAW menghantar pasukan Usama bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur atau kita gelar Byzantine. Kemudian itu sumbangan bidang politik. Dalam agama, Saidina Abu Bakar memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan yang murtad dan nabi palsu. 3 golongan utama ni Hakim dan anak-anak murid Ustazah, 3 golongan utama ni telah dibanteras pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menyelamatkan ajaran Islam dan akidah umat Islam seluruhannya lah. Kemudian sumbangan agama, dalam bidang agama yang kedua, mengumpul dan menulis semula naskah Al-Quran susulan 70 orang penghafaz Al-Quran syahid dalam peperangan Yamamah. Jadi kita nampaklah Sayyidina Abu Bakar ni dia ada vision. Betul. Okey. Terus pula dapat slide uji minda gitu ya Hakim. Okey. Jadi adakah anak-anak murid Ustazah bersedia ni untuk jawab soalan? Bersedia? Kalau bersedia, thumbs up. Thumbs up kalau bersedia. Terbaik. Okey, very good. Okey. Isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul. Selain daripada gelaran As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu juga digelar sebagai apa? Yang bermaksud apa? Siapa nak jawab? Okey, Hakim minta tolong Hakim ready dengan Hakim nak guna star merah ke smile kuning? Okey, saya ambil yang merah Ustazah. Okey, merah boleh. Okey, siapa yang nak angkat tangan? Siapa nak jawab? Cepat. Time's running. Okey, set Faris. On your microphone, sayang. On your microphone, yes. Okey. Lain daripada gelaran Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga digelar Atiq yang membawa maksud bebas daripada api neraka. Atiq. Kita tengok jawapannya. Betul, Atiq yang melompat Atiq. Bebas daripada api neraka. Ya, betul. Very good. 2 bintang Syed. untuk Syed. Baik.
Okey, soalan yang kedua. Okey, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang yang sangat pemurah, contohnya beliau memerdekakan hamba yang diseksa seperti siapa tadi Ustaz sebut nama dia, dua orang. Cepat. Selangkat Angkat tangan. Siapa nak jawab? Dua orang tadi Ustaz sebut nama dia. Cepat angkat tangan. Okey, silakan. Okey, Irfan. Okey, Irfan. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang yang sangat pemurah. Contohnya, beliau memerdekakan hamba yang digelar seperti Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir. Betul ke Ustazah? Betul. Yeah, Bilal bin Rabah dan tahniah. Ammar bin Yasir. Sempat juga dia orang tangkap ya. Betul, Alhamdulillah. Okey. Jadi berapa ganjaran Ustazah untuk ni Irfan? Alamak. Dua juga. Lupa pula. Okey, baik. Soalan yang ketiga, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berjaya memerangi golongan yang enggan membayar zakat, dan ada dua golongan lagi tadi. Golongan apa dan golongan apa? Siapa nak jawab? Cepat. Okey, siapa tu? Akilah, silakan. Akilah. Ya sayang, apa jawapannya? Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu berjaya memerangi golongan yang enggan membayar zakat, golongan murtad dan nabi palsu. Very good. Ya, golongan murtad tahniah dan golongan Akilah. nabi palsu. Kita boleh satu soalan lagi ke Hakim? Boleh Ustazah, silakan. Boleh. Yang terakhir. Soalan yang terakhir. Kesian Marisa. Marisa mesti jawab Betul. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan mana untuk memerangi apa? Okey, Marisa jawab. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur. Ya ke? Yakin dengan jawapan? Betul. Ya, tahniah. Alhamdulillah. Marisa. Wah, persaingan sengit ni Hakim. Semua anak murid orang saya dapat 2 telah mengumpul bintang. Baik Ustazah, banyak lagi yang kita nak belajar, tetapi kita nak rehat seketika. Boleh ke Ustazah? Boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya slot menengah rendah. Jumpa selepas ini. KPM. 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam Hijrah. Oh, seronok Hakim nyanyi. Mestilah Ustazah. Ustaz nak tanya ni, tahu tak Alamak. siapa asaskan takwib Islam Hijrah? Siapa ya? Tak tahulah Ustazah. Siapa Ya ya? Allah Hakim, tak tahu. Tak apa. Mari belajar dengan Ustazah. Ya, kembali bersua dalam slot menengah rendah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Siti Rahimah. Baiklah, untuk segmen ini Ustazah, apakah yang ingin kita fokuskan? Okey, terima kasih Hakim. Pada segmen kedua ni kita nak fokuskan pada khalifah yang kedua murid-murid semua, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, boleh Ustazah sambung? Boleh Ustazah, silakan. Ya? Okey. Jadi seperti biasa murid-murid semua, kita berkenalan dulu dengan riwayat hidup Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama sekali, nama penuh beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Tempat lahir beliau di Mekah. Tahun lahir beliau pada tahun 584 Masihi, iaitu 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berketurunan Bani Adi, Quraisy. Nama ibu beliau Hantamah binti Hashim. Gelaran beliau Al-Faruq. Al-Faruq iaitu pemisah antara hak dengan batil. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 23 Hijrah semasa berumur 63 tahun kerana ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz dan dimakamkan di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sifat peribadi khalifah kedua Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang pertama sekali beliau merupakan seorang yang berperwatakan keras dan suka beradu kekuatan.
Ya, cekap menunggang kuda, sahabat yang sangat berani, memilih kecerdasan yang luar biasa sehingga pandangan-pandangan beliau tu dia sangat menyerupai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Beliau juga merupakan seorang yang berpengetahuan tinggi dan cukup agamanya ya. Ini adalah sifat antara sifat-sifat Saidina Umar bin Al-Khattab yang kita nampak dia integrasi ya, integrasi hakim walaupun beliau keras tapi beliau ni pandai. Dia bukannya berani fizikal saja tapi berani dengan bijak ya. Okey. Kemudian ini sumbangan khalifah yang kedua ni anak murid semua sangat banyak ya. Dia ada 4 bidang utama sumbangan beliau, dia sangat banyak, kena hafal lah ya anak murid semua. Yang pertama sekali dalam bidang politik. Pertama, menubuhkan majlis syura. Majlis syura ni adalah kalau sekarang ni ala-ala Dewan Parlimen lah hakim. Ala Dewan Parlimen ya. Jadi Saidina Umar lah yang asaskan majlis syura ni pada zaman sahabat dulu ya. Okey, sumbangan beliau yang kedua dalam bidang politik, membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah yang lebih kecil, dan wilayah-wilayah yang kecil ini ditadbir oleh gubernur-gubernur. Gubernur macam kita ni ketua menteri, macam itulah ya. Untuk apa, supaya sistematik lah. Pentadbiran tu lebih sistematik. Okey, kemudian sumbangan beliau dalam politik yang ketiga, menubuhkan jabatan tentera, jabatan polis, banyak jabatan ni hakim nak hafal anak murid semua ya. Jabatan percukaian dan jabatan perbendaharaan negara. Jabatan tentera murid-murid tahulah untuk menjaga keselamatan negara daripada ancaman musuh luar. Kalau jabatan polis menjaga keselamatan dalam negara. Jabatan percukaian untuk mengutip hasil dalam negara. Jabatan perbendaharaan, jadi hasil-hasil yang dah dikutip tu tadi disimpan di satu tempat yang kita namakan jabatan perbendaharaan ya. Okey. Dalam bidang sosial yang pertama, menetapkan wang sara hidup kepada rakyat berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka. Kalau kita boleh katakan dalam sekarang ini macam menetapkan gaji minimum lah. Begitu ya, yang lebih kurang analogi yang sesuai. Okey, sumbangan beliau dalam bidang sosial yang kedua, ini dia hakim mengasaskan takwim Islam berdasarkan peristiwa penghijrahan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah ya. Okey, kemudian sumbangan beliau dalam bidang sosial yang ketiga, memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah, di mana pada dahulunya ada tanah-tanah yang terbiar, tidak ada geran ya. Jadi disusun oleh Saidina Umar ni supaya tanah-tanah ini diusahakan biar ada pemiliknya yang sah dan sebagainya ya. Okey, kemudian sumbangan beliau dalam bidang ekonomi yang pertama sekali ialah menubuhkan Baitul Mal. Baitul Mal ni apa benda? Bait tu kita tahu kadang rumah kan. Kan? Dia apa benda Baitul Mal ni? Baitul Mal ni macam bank negara Malaysia lah. Ya, tempat kekayaan negara disimpan ya. Okey, sumbangan Saidina Umar dalam bidang ekonomi yang kedua ialah memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan kharaj. Cukai jizyah ni cukai apa? Cukai jizyah ni adalah cukai yang dibayar oleh kafir zimmi kepada negara Islam. Kafir zimmi tu siapa? Adalah orang kafir yang tak Islam. Dia tinggal di negara Islam. Dan dia tidak mengancam keselamatan umat Islam. Jadi mereka ni adalah kafir zimmi. Jadi mereka kalau nak tinggal dekat negara Islam, mereka kena bayar cukai. Nama cukai tu jizyah. Jadi kalau diorang ni tak nak bayar cukai jizyah, boleh tak? Boleh, masuklah Islam. Masuk Islam tak payahlah bayar jizyah. Ya, salah satu cara untuk berdakwah ya. Kemudian cukai kharaj ni adalah cukai berkaitan dengan tanah tadi ya. Okey, jadi tanah tu kena bayar cukai lah, macam kita juga kat Malaysia ni. Okey, dalam bidang ekonomi yang ketiga, membina terusan dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian untuk lebih memeriahkan lagi dan memantapkan lagi lah hasil pertanian negara ya. Okey, sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam bidang ketenteraan yang pertama, mengemaskini angkatan tentera. Tentera dah ada. Cuma diwujudkan kementerian, diwujudkan siapa ketua, diwujudkan ada angkatan tentera bahagian ini, ada bahagian ini, ada pengintip, ada yang bahagian depan, macam gitulah ya, lebih kurang. Okey. Kemudian
dan sumbangan dari bidang ketenteraan. Yang kedua, memberi gaji kepada Governor dan tentera yang berjuang. Maksudnya mereka ada gaji bulanan juga, tapi apabila mereka pergi berjuang, mereka ada gaji lain, macam allowance, itulah. Itu maksudnya. Kemudian, dah habis dah rupanya, banyak sangat sampai rupanya dah habis dah sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab. Okey, jadi boleh teruskan dengan soalan lain ni? Boleh Ustazah, silakan. Okey, bersedia ya anak-anak murid semua? Isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan di mana pada tahun 554 Masihi selepas apa? Okey, siapa nak jawab? Cepat angkat tangan. Okey, Akilah. Ya, silakan Akilah. Sila Akilah. Akilah. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan di Mekah pada tahun 584 Masihi selepas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kelahiran Rasulullah 13 tahun. Betul ke Ustazah? Selepas 13 tahun kelahiran. Di Mekah, betul? Okey, betul. Selepas 13 tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 bintang untuk Akilah. 2 bintang. Kalau saya bagi senyum boleh Ustazah? Senyum boleh? Boleh, Okey. boleh. Lupa pula kan. Tadi kita dah pakai bintang merah, kita pakai smile pula. Betul. Okey, seterusnya soalan yang Ustazah. kedua. Ni soalan ni tiba-tiba Ustazah tadi isi tempat kosong ni kan. Awak nak tempat kosong habis Ustazah bagi. Nyatakan bukti Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sangat berani. Buktikan. Okey. Siapa sila angkat tangan cepat? Nak jawab? Ya, Okey. Said Faris. Silakan Said. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah pada waktu siang secara terang-terangan. Betul ke Ustazah? Beliau Khalifah Umar bin Al-Khattab berhijrah ke Madinah pada waktu siang secara terang-terangan. Umat Islam yang lain berhijrah secara sembunyi-sembunyi pada waktu malam supaya orang kafir Quraisy tak tahu. Tapi Saidina Umar punyalah berani. Hakim. Saya nak berhijrah, siapa nak halang? Punyalah tak ada orang berani. Betul. Okey. Soalan yang ketiga, jelaskan satu sumbangan Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam setiap bidang berikut. Satu dalam bidang sosial, satu dalam bidang ketenteraan. Okey, siapa nak jawab? Okey, apa jawapannya? Satu-satu saja. Okey, Marisa. Okey, silakan. Sila Marisa, sosial dulu. Sumbangan dari segi sosial ialah beliau mengasaskan takwim Islam. Pandai dia. Dia ada mengasaskan takwim Islam. Okey, very good. Okey. Yang kedua dalam bidang ketenteraan? Dari segi ketenteraan, beliau memberi gaji kepada gubernur dan tentera yang berjuang. Sangat bagus Marisa memberi gaji kepada gubernur dan tentera yang berjuang. Okey, soalan yang terakhir. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti apa dan apa. Macam kat TV pula saya. Kuis okey. Cepat, siapa? Irfan lagi tak jawab. Irfan yang terakhir. Irfan. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Irfan tak apa jelas lah. Sekali lagi Irfan, dekatkan sikit dengan mic. Okey, cantik. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jizyah dan khazraj. Okey, seperti jizyah dan kharaj. Okey. Hakim ingat tak jizyah tu cukai apa? Jizyah. Untuk orang kafir. Kafir zimmi. Kafir zimmi. Betul Ustazah Betul. Okey, jadi satu bintang untuk Hakim. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi Ustazah, kalau kita lihat murid-murid kita semuanya dapat 2 senyuman Ustazah. 2 senyuman. Tahniah kepada semua murid kita. Baiklah, kita nak rehat seketika, boleh ke Ustazah? Boleh. Okey, jumpa selepas ini dalam slot menengah rendah.
KPM. Kembali bersua dalam Menengah Rendah. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga ustazah kita iaitu Siti Rahmah binti Syahbudin dan juru bahasa isyarat kita Cikgu Nabilah binti Ilyas. Okey ustazah, untuk segmen ini apakah yang ingin kita fokuskan? Okey, sebelum kita fokus pada slide ustazah, kita fokus dulu kepada Al-Quran yang ada kat depan ni Hakim. Okey, Hakim perasan tak tulisan dekat Al-Quran ni? Al-Quranul Karim birrasmil Uthmani. Boleh baca kan? Betul ustazah. Hakim pandai kan? Okey, Hakim da'i. Okey. Jadi soalan ustazah, kenapa ada tulisan birrasmil Uthmani ni Hakim? Tahu tak? Adakah sebab pada zaman Saidina Osman ustazah? Pandainya betul ustazah ya? Alhamdulillah, selamat. Betul. Ya Allah, pandainya anak siapa lagi. Okey, jadi sebenarnya pada zaman Saidina Osman lah yang Al-Quran ini dibukukan. Salah satu sumbangan terbesar beliau, di mana ustazah akan terangkan dengan lanjut dalam penerangan ustazah. Boleh ustazah sambung? Boleh ustazah, silakan. Ya. Okey. Jadi murid-murid semua, mari kita sambung pembelajaran kita pada hari ini pada khalifah yang ketiga, iaitu Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey, riwayat hidup Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Murrah bin Ka'ab bin Kilab, Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Tempat beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 576 Masihi. Beliau berketurunan Bani Umayyah Quraisy. Nama ibu beliau Arwa binti Quraisy. Gelaran beliau Zunnurain. Zunnurain yang memiliki dua cahaya. Maksud Zunnurain ni memiliki dua cahaya. Kenapa Saidina Uthman ini digelar sebagai Zunnurain? Kerana beliau telah mengahwini dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Bertuahnya Saidina Uthman kan. Okey, kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah semasa berumur 80 tahun kerana dibunuh oleh pemberontak dan dimakamkan di perkuburan Al-Baqi', ya. Okey, jadi sifat peribadi khalifah yang ketiga iaitu Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini, yang pertama, beliau ini sangat pemalu orangnya dan lemah lembut. Sebab itulah Rasulullah sangat berkenan untuk menjadikan Saidina Uthman ini sebagai menantu. Memberikan dua orang bukan calon-calon ni Hakim, dua orang puteri Rasulullah kepada Saidina Uthman. Dan selain itu Saidina Uthman juga seorang dermawan, dermawan pemurah pula tu. Antara bukti-bukti kemurahan hati Saidina Uthman ni, beliau menyumbangkan sebahagian hartanya untuk perang Tabuk. Beliau membeli telaga, membeli telaga untuk digunakan untuk oleh umat Islam, di mana dulu kita tahulah kan dekat negara Arab ni panas. Betul. Kan sumber air tu mana ada air paip macam kita sekarang ni kan. Jadi Saidina Uthman beli perigi tu untuk sumber air umat Islam. Umat Islam tak payah lagi nak susah-susah nak mendapatkan sumber air, ya. Kemudian sangat pasti Saidina Uthman seorang yang sangat suka membantu orang lain, ya, terutama pada para sahabat dan umat Islam. Okey, sumbangan khalifah ketiga Uthman bin Affan dalam bidang sosial, yang pertama, berusaha meningkatkan pendapatan rakyat dengan memberi peluang-peluang pekerjaan. Jadi Saidina Uthman berusaha untuk menyediakan seberapa banyak peluang pekerjaan agar rakyat umat Islam pada ketika itu dapat menjana ekonomi masing-masing, ya. Kemudian sumbangan beliau dalam bidang politik, yang pertama, memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran. Maksudnya lebih tersusun lah. Maksudnya kalau nak jumpa dengan khalifah tu, dia mesti ada melalui, kan kita dah lantik governor kan. Jadi sebelum nak direct jumpa khalifah tu, sepatutnya urusan-urusan ini diuruskan oleh siapa yang jawatan kuasa yang terlibat. Menteri mana, contoh kan, governor mana. Ini masalah siapa ni. Sepatutnya bukanlah semuanya selesaikan oleh khalifah seorang, ya. Jadi Saidina Uthman memperkenalkan sistem sebegini, namanya sistem protokol dalam pentadbiran.
Kemudian sumbangan beliau dalam bidang politik yang kedua ialah mengukuhkan peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara. Kalau sebelum ni Hakim, ya, anak-anak murid Ustazah, sebelum ni Baitul Mal ni digunakan untuk membantu orang yang susah saja. Dia punya peranan utama Baitul Mal lah, ya. Harta Baitul Mal tu digunakan untuk membantu umat Islam yang susah. Tapi pada zaman Saidina Uthman ni, peranan Baitul Mal itu dikembangkan lagi untuk membiayai pembangunan negara, mencantikkan jalan, membina sekolah, ya, memberi bantuan-bantuan, still masih lagi diteruskan, ya. Okey, kemudian sumbangan Khalifah Uthman bin Affan dalam bidang ketenteraan yang pertama ialah mengukuhkan pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penaklukan. Jadi sebelum ni tentera Islam ni hanya terdiri daripada tentera darat saja. Jadi sebenarnya Saidina Uthman seorang berinovasi. Dia kata okey, jadi dulu perhubungan banyak guna jalan laut, kan. Jadi mereka Saidina Uthman pandang okey, jadi kita kena buat angkatan tentera laut untuk jaga kita punya perairan ni, jangan sampai mudahlah diceroboh oleh pihak musuh, ya. Sebab daulat Islamiah semakin berkembang pada ketika itu, ya. Okey, sumbangan dalam bidang agama yang pertama, ini dia, membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. Jadi pada zaman Saidina Abu Bakar, Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Rasulullah itu dikumpulkan. Kumpul. Jadi pada zaman Saidina Uthman ni ditulis semula dan dibukukan, contohnya dalam bentuk buku yang dalam bentuk mushaf namanya, ya, bukan buku, ya, mushaf. Yang kita panggil Mushaf Uthmani. Apa beza dia dengan apa beza Mushaf Uthmani dengan mushaf yang tak Uthmani tu? Kan? Beza dia adalah ada bentuk-bentuk tulisan tu yang dia menandakan bacaan-bacaan tajwid tertentu. Kalau macam dengung, tanda dia macam ni. Kalau yang izhar, tanda dia begini. Kalau dia wajib dengung, begini. Ya, kalau dia panjang je 6 harakat, ada ombak sikit. Kalau 2 harakat je panjang sikit je macam ni, begitu, ya. Okey. Kemudian sumbangan dari dalam bidang agama yang kedua, memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat untuk menandakan waktu solat Jumaat dah hampir sangat, dan mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang. Dulu asalnya zakat ni guna beras atau makanan ruji tau, Hakim. Tapi pada zaman Saidina Uthman, beliau berijtihad, boleh zakat ni kita ambil duit je. Dalam bentuk duit lah. Kita nilaikan makanan ruji itu berapa dengan nilai zakat, dan boleh terima dalam bentuk wang, ya. Okey. Kemudian sumbangan beliau lagi dalam bidang agama, membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Kerana beliau ni sebenarnya jutawan, ya. Tapi hidup tak macam jutawan, ya. Okey, kita pergi kepada soal segmen uji minda anak-anak murid Ustazah. Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu digelar sebagai apa kerana mengahwini siapa? Iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Siapa nak jawab? Sila angkat tangan cepat. Okey, Marisa. Pandai Marisa. Marisa. Silakan. Beliau digelar Zunnurain kerana telah mengahwini 2 puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandai Marisa. Zunnurain, ya. Mempunyai nur, 2 Nurain tu 2 cahaya. Ya, cahaya. Nur tu cahaya, Nurain tu 2 cahaya. Kerana mengahwini 2 orang puteri Rasulullah SAW. Ya. Berapa ganjaran Ustazah untuk Marisa? 2. Kerana 2 tempat kosong, jadi 2 juga. Tahniah Marisa. Kemudian soalan yang kedua, nyatakan bukti Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu seorang sahabat yang terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah. Siapa nak bagi bukti? Ustazah dah sebut dah tadi. Ya, Aqilah. Silakan Aqilah. Apa buktinya, Aqilah? Banyak menderma untuk peperangan Tabuk. Ya Allah, sayang tak berapa dengar. Sekali lagi, Aqilah, sekali lagi. Dekat sikit mic dengan ni. Banyak menderma untuk perang Tabuk. Banyak menderma untuk perang Tabuk. Betul ke betul. Itu antara jawapan yang dekat skrin tu adalah salah satu boleh pilih, ya. Membeli perigi rauma untuk kedua umat Islam dan menderma 1000 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah. Okey, terima kasih Aqilah, 2 bintang untuk Aqilah. Kemudian jelaskan satu sumbangan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dalam setiap bidang berikut. 1 bidang agama, 1 sumbangan bidang politik. Siapa nak jawab? Ya, siapa nak jawab? Ya, Irfan. Okey, Irfan, silakan. Silahkan.
ilmumu. Cepat. Apa jawapannya? Dalam bidang agama apa dia? Jadi dalam bidang agama, membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Usmani. Okey, sangat Dalam betul. bidang- Bagus. 1 bintang untuk Irfan. Okey. Kemudian dalam bidang politik? Dalam bidang politik pula, memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran. Tak berapa dengar. Sekali lagi Irfan, dekatkan sikit. Dalam bidang politik pula, memperkenalkan sistem protokol. Memperkenalkan dalam sistem pentadbiran. protokol dalam pentadbiran. Betul, Ya, Ustazah. betul. Jadi Ya, 1 tahniah, Irfan. bintang lagi untuk Irfan. 2 bintang Boleh 1 soalan untuk lagi Irfan. ke Boleh, Hakim? Ustazah, silakan. Boleh ya. Okey, soalan terakhir untuk Saidina Khalifah yang ketiga, Khalifah Uthman. Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengukuhkan pertahanan negara dengan membina apa bagi membasmi apa? Ya. Rasanya Said Faris lah ni kena jawab kan? Betul, dia seorang Ustazah, tak Ya, jawab lagi. Said. Cepat Said. Apa yang Khalifah Uthman bina? Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengukuhkan pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan Sangat penaklukan. bagus. tahniah, Said. Said Faris. Berapa Membina bintang, Ustazah? angkatan 2 bintang 2 untuk bintang. Said Faris. Dia minta angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan penaklukan. Ya, tahniah kepada Okey. semua murid kerana boleh menjawab persoalan yang diajukan. Dan sekarang Ustazah, kita rehat seketika. Boleh Boleh, Ustazah? boleh. Cepat Baik, juga jangan diorang hafal dia. ke-mana-mana. Saya nak tanya diorang Ya? ni kenapa diorang cepat hafal. Cepat ingat Ustazah ya. Baik, Alhamdulillah. kembali selepas ini pastinya dalam slot menengah rendah. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Menengah Rendah. Saya masih lagi bersama dengan ustazah kita yang ceria, iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin, dan juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nabilah binti Ilyas. Okey ustazah. Okey, Hakim, Ustazah nak tanyalah. Hakim tahu tak, dekat Selangor ni kita ada 2 tau nama Masjid Saidina Ali. Satu dekat Rawang, satu dekat Gombak. 2 tempat ni. Ya, Hakim tahu? Mungkin sebab mereka ni terpesona dengan sifat Saidina Ali. Betul ke ustazah? Ya, Ustazah rasa, pendapat Ustazah sama dengan pendapat Hakim. Mereka Alhamdulillah. menamakan masjid mereka Saidina Ali sebab mereka terpesona dengan sifat Saidina Ali. Jadi kalau kita, Ustazah sendiri masa baca tajuk ni kan memang terpesona. Dan Betul. Ustazah nak sangat ajar anak-anak, murid semua tentang Saidina Ali bin Abi Cantik ustazah. Talib. Jom kita mulakan ustazah. Okey, mari. Okey, jadi khalifah yang keempat dalam perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin ialah Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Riwayat hidup beliau, nama penuh Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tempat beliau dilahirkan di Mekah dan tahun beliau lahir ialah 599 Masihi. Beliau berketurunan Bani Hashim, iaitu Quraisy, sama keturunan dengan Rasulullah SAW. Nama ibu beliau Fatimah binti As'ad. Gelaran beliau Abu Turab, bermaksud bapa si tanah. Kerana beliau ni banyak sujud, Hakim. Ya, anak murid semua banyak sujud, panjang sujud beliau. Sebab itu Rasulullah menggelar beliau sebagai Abu Turab, dan Saidina Ali ini sangat suka dengan gelaran Abu Turab yang diberikan kepadanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. Beliau meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah semasa berumur 80 tahun kerana ditikam oleh Abdul Rahman Muljam, ya. Sifat peribadi khalifah keempat iaitu Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Yang pertama, sangat pintar dan mahir
Ya, ni kalau sekarang ni dia pangkat PhD lah ni. Betul. PhD kepada PhD ya. Dalam bidang faraid. Faraid ni bidang apa murid-murid semua? Bidang harta warisan. Ya, faraid ni ilmu tentang harta warisan. Bidang Al-Quran. Ya, Al-Quran tu penulisan, bacaan, tafsir dan sebagainya. Hukum syarak. Hukum syarak tu ialah hukum kepada sesuatu perbuatan halal haram harus ya. Bahasa sangat beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ni sangat pandai dalam bahasa dan juga sastera Arab ya. Dan kalau kita baca tu memang kita tak fahamlah ya, tapi Sayyidina Ali ni sangat mahir. Kemudian sifat beliau yang seterusnya ialah pandai menulis dan membaca. Kepandaian beliau menulis dan membaca tu sehingga beliau ni dilantik sebagai penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulis Al-Quran, ya Allah ya Tuhanku, bukan calang-calang jawatan. Ya, kenapa? Sebab beliau ni teliti. Betul. Tidak salah dalam menulis wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau juga selain itu beliau juga handal bermain pedang, handal memanah ya, dan handal menunggang kuda. Beliau merupakan seorang panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Dalam satu perang tu beliau menawarkan diri untuk berlawan satu lawan satu. Satu lawan satu dengan pahlawan pihak kafir lah, pihak kafir. Sehingga mereka ni kalau siapa menang tu itu maruah lah ya, untuk menjaga maruah umat Islam dan agama Islam ya pada ketika itu. Dan beliau juga seorang yang pandai berpidato. Maksudnya kat sini biasanya kalau berpidato selalu menang lah. Gitu ya maksudnya. Maksud menang maksudnya menang ya. Okey. Sumbangan beliau dalam bidang sosial yang pertama ialah berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara kerana beliau ni mengambil tampuk pemerintahan selepas pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Jadi pada ketika itu kerajaan Islam memang kacau bilau. Jadi para sahabat meminta Sayyidina Ali tolonglah jadi khalifah negara Islam. Tak ada siapa yang perintah tadbir dengan negara, dengan pemberontak, tolonglah ya. Jadi ini adalah sumbangan, bukan senang ya Hakim. Betul. Bukan senang ya anak murid semua nak ambil negara dalam keadaan kacau bilau. Siapa nak kalau negara tu aman, lain cerita. Kita nak lah kan. Ini tengah perang sana sini pemberontak dan Sayyidina Ali tak nak sebenarnya, tapi tak apa, demi agama Islam, demi negara Islam, Sayyidina Ali teruskan ya untuk menjaga negara Islam. Kemudian sumbangan beliau dalam bidang ketenteraan, lepas beliau ambil pentadbiran tu, beliau pun membina markas tentera di Parsi, iaitu sekarang ni kita panggil Iran, dan sempadan Syria ya. Beliau bina markas kat sini. Kenapa kat sini? Sebab beliau tahulah strategi nak menawan pemberontakan yang berlaku ya pada ketika itu. Kemudian sumbangan beliau dari bidang ekonomi ialah meneruskan kutipan jizyah yang diperkenalkan oleh khalifah-khalifah sebelum itu, supaya pendapatan negara dalam bidang ekonomi masih lagi terhasil ya. Ini adalah antara sumbangan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Okey. Uji minda. Okey. Ini yang part kita suka ni kan Hakim kan. Okey. Anak murid ustazah bersedia ya. Dok pun dah senyum dah tu. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahid kerana ditikam oleh siapa pada malam 17 Ramadan? Okey. Siapa nak jawab? Cepat. Okey, siapa? Ya, Irfan. Okey, Irfan. Siapa silakan. yang tikam ni Khalifah Ali ni, Irfan? Khalifah Ali syahid kerana ditikam oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Ya, betul. Pandai Irfan. 2 bintang untuk Irfan. Hakim. Oleh Abdul Rahman bin Muljam pada malam 17 Ramadan tahun 40 Hijrah. Soalan yang kedua.
Nyatakan bukti Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu seorang panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Apa yang Ustaz cerita tadi? Okey, apa jawapannya? Siapa nak jawab? Cepat. Angkat Siapa tangan. ingat? Marisa, kita tengok dia betul ingat ke dia angkat tangan je ni? Cepat Marisa. Laju Marisa, bagus. Silakan. Dalam peperangan Khandaq, beliau telah berlawan dengan tentera Quraisy yang berpengalaman iaitu Amr bin Wid al-Miri dan telah berjaya menewaskannya. Betul ke itu Ustazah? ya, betul ke? Betul. Ya, dalam perang Khandaq beliau telah berlawan satu lawan satu. Ni Ustaz cakap tadi tu kan, berlawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman. Sebab Sayyidina Ali ni muda orangnya. Betul. Tapi muda-muda lagi, 10 tahun, umur 10 tahun dia masuk Islam. Subhanallah. Kita 10 tahun ya. Okey, soalan yang ketiga, jelaskan satu sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam setiap bidang berikut. Yang pertama bidang ketenteraan, yang kedua bidang ekonomi. Okey, siapa nak jawab yang bidang ketenteraan dulu? Cepat. Yes, Said. Silakan Said. Sumbangan yang diberikan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam bidang ketenteraan ialah dengan membina markas tentera di Parsi dan di sepadan Syria. Pandai Said. Satu bintang untuk Said. Dan bidang ekonomi Said, apa sumbangan Sayyidina Ali? Bagi bidang ekonomi pula, beliau telah meneruskan kutipan jizyah. Pandai, sangat bagus ya. Sayyidina Ali meneruskan kutipan jizyah untuk kelangsungan ekonomi. Okey. Soalan yang terakhir tu. Soalan terakhir. Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sangat pintar dan mahir dalam bidang apa? Al-Quran. Lepas tu bidang apa lagi? Bahasa dan sastra. Okey, siapa nak jawab? Yes, Aqilah. Silakan Aqilah. Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid, Al-Quran, hukum syarak, bahasa dan sastra. Betul. Pandai Aqilah. 2 bintang untuk Aqilah. Baik, 2 Alhamdulillah. Okey, jadi pengajaran boleh masuk pengajaran ke? Boleh Tazah, silakan. Boleh. Okey, pengajaran yang kita boleh ambil murid-murid semua dalam tajuk keunggulan perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin ini adalah yang pertama sekali umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan sifat mulia para sahabat agar diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana sahabat ni tak berkira, semua tak berkira, nyawa tak berkira, harta tak berkira, tenaga lagi lah tak berkira. Betul. Kan. Jadi kita ni kena contohi sebab kita ni banyak sangat tak sama kan. Dia kena samakan ya. Kemudian pengajaran yang kedua, umat Islam hendaklah bersikap berani menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebatilan yang menyesatkan. Kena berani berjuang menegakkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, umat Islam hendaklah sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk kepentingan agama kerana akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengajaran terakhir, kita hendaklah mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang banyak berjasa agar negara kita aman dan damai. Ya, betul. Dan kita pun sudah berada di penghujungnya. Apakah rumusan untuk pembelajaran kita hari ini Ustazah? Okey, rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah kita pelajari ini, murid-murid semua dapat menyatakan 2 biodata dari riwayat hidup bagi setiap Khulafa' Ar-Rasyidin dengan betul, dapat menerangkan 2 sifat utama setiap Khulafa' Ar-Rasyidin dengan jelas, yang ketiga menerangkan 2 sumbangan setiap Khulafa' Ar-Rasyidin dengan betul, dan yang terakhir menghuraikan 2 pengajaran yang kita boleh ambil daripada perjuangan Khulafa' Ar-Rasyidin ini dengan jelas. Okey, baik. Dan bagaimana Ustazah menilai murid-murid kita punya prestasi? Okey, saya tengok ni, ya Allah ya Tuhanku, daripada skala 1 hingga 10, saya memang bagi dia orang 9. 9, okey. Terbaik kepada murid-murid kita. Ya? Dan di manakah Ustazah? Betul. Di manakah murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan Ustazah? Okey, latihan pengukuhan untuk tajuk ini semua murid boleh ambil daripada Sumberku KPM. Okey, jadi dapatkan latihan pengukuhan di Sumberku KPM. Terima kasih kepada Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin. Terima kasih juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Nabilah binti Ilyas. Terima kasih kepada murid-murid di talian dan juga yang menonton di rumah. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.